Buat mesin ni saya rasa memanglah susah sebab harga dia tak menentu ikut pasaran. Masa bulan lepas dia naik 3,5. Bulan ni sebelum dapat lagi tapi perais cakap dengan saya dapat 300 saja satu tan. Saya mulakan ladang sawit ni semenjak tahun 1985 sampailah hari ini. Keluasan ladang sawit saya sebanyak 24 ekar. Saya usaha sendiri dengan suami lah, dengan anak-anak. Cocok. Boleh. Buka sini. Anak-anak saya ada 4 orang. 2 lelaki, 2 perempuan. Dari 4 ni semua menolong saya lah. Bila potong sawit, dia ni 4 bekerja termasuk dengan menantu. Lepas tu kita orang kerja, lepas tu dapat income bagi sama rata. Buat mesin ni saya rasa memanglah susah. Harga dia tak menentu ikut pasaran. Masa bulan lepas dia naik 3,5. Bulan ni sebelum dapat lagi tapi perais cakap dengan saya dapat 300 saja satu tan. Harga tak menentu, itu yang kita susah lah. Ekonomi tak tentu. Itulah makanan sampingan kita dengan keluarga kita, dengan cucu-cucu untuk sama belajar lagi, apa lagi. Ekonomi kita ke sini lah, kalau sawit saja. Kutip. Kalau boleh, masalah ni akan diselesaikan. Lagipun saya nak hantar cucu ke sekolah pun nak gunakan duit. Kalau boleh selesaikan isu sawit ni dengan segera. Bermakna saya tak dapat duit sebab saya tak ada kerja lain. Hanya sawitlah boleh menolong dan membantu saya. Sikap bermuka-muka negara barat terutama Blok Kesatuan Eropah yang menyekat kemasukan minyak kelapa sawit Malaysia kononnya atas faktor alam sekitar dan kesihatan. Malaysia mengetengahkan isu mengenai resolusi Kesatuan Eropah EU yang mengaitkan industri serta produk sawit dengan kemusnahan hutan.
3 hektar kawasan tanah gambut di Pahang dipantau daripada sebarang aktiviti pembakaran terbuka membabitkan kawasan belukar di Temai dan Gancong. GC sudah 20 tahun lebih bekerja bersama semua negara ASEAN tentang isu tanah gambut. Apa sebab? Sebab tanah gambut itu ekosistem paling penting untuk yang isu perubahan iklim. Dan isu kita ada masalah kebakaran tanah gambut dan juga kita bekerja sudah 15 tahun bersama sektor sawit. Tanah gambut itu salah satu ekosistem yang paling penting di seluruh dunia untuk kawal perubahan iklim. Sebab ada simpan carbon store atau persimpanan karbon yang paling penting di seluruh dunia. Lebih banyak daripada kawasan hutan. Dalam 1 hektar tanah gambut di Malaysia sampai dengan 10,000 tan atau lebih 10,000 tan karbon, 400 tan karbon dalam hutan biasa dan 10,000 dalam kawasan gambut. Sebab mungkin sampai 10 meter atau lebih lapisan gambut. Gambut itu daun-daun dan kayu lama daripada hutan, tapi dia simpan tempatan. Dia tak hilang. Kalau hutan biasa atau tanah mineral, kalau daun jatuh, dia cepat hilang. Kalau dalam tanah gambut, sebab itu salah satu daripada ekosistem wetland, dia memang berair di sana dan daun-daun dengan akar dia tidak hilang. Dia sampai satu lapisan dalam. So, sebahagian daripada ladang kelapa sawit dalam kawasan gambut. So, mungkin di Malaysia mungkin sampai 15% daripada seluruh ladang kelapa sawit di atas tanah gambut. Saya fikir, kerajaan sudah berapa lama dah tahu yang isu, apa impact isu kalau kita buka tanah gambut. Berkaitan dengan isu greenhouse gas emission, berkaitan dengan sektor sawit, juga isu kebakaran dengan jerubu, itu puncak semua daripada tanah gambut. So, policy sekarang, saat ini, itu kurang atau hentikan buka kawasan tanah gambut. Itu memang polisi Malaysia. Sama dengan sektor sawit, dia nak kurangi buka tanah baru, tanah hutan. Dia nak hentikan. Dan dia nak simpan kawasan tanah gambut. Tetapi masalah sampai sekarang, kita ada berapa kawasan luas tanah gambut terdegradasi. Dan setiap musim kemarau, kita ada isu kebakaran. So, kerajaan kita masih dalam proses untuk rawat semua kawasan terrosak, tanah gambut dan tanam semula atau baiki untuk kurangi risiko kebakaran dan emisi greenhouse gas.
Untuk makluman, di seluruh Malaysia terdapat lebih kurang 230,000 pekebun kecil yang berada di seluruh Malaysia, iaitu pekebun kecil persendirian sawit. Dan strategi MPOB bagi mempersijilkan seluruh pekebun kecil persendirian ini yang berselera dan berada di merata-rata tempat di seluruh Malaysia adalah dengan mengkelompokkan mereka dalam satu kumpulan khas yang telah ditubuhkan oleh pihak MPOB yang diberi nama Kelompok Minyak Sawit Mampan MPOB ataupun SPOC. Jadi di dalam SPOC ini, pegawai tunas kawasan MPOB akan bertindak selaku pengurus kumpulan ataupun group manager bagi memantau dan menyelia keseluruhan proses pensijilan ini kepada pekebun kecil. Sekiranya pekebun kecil ini tidak dikelompokkan di dalam kelompok SPOC yang ditubuhkan oleh MPOB, proses pensijilan ini akan menjadi sangat sukar kerana pekebun kecil ini perlu dijaga dan juga dipantau. Sekiranya pekebun kecil ini tidak dikelompokkan atau tidak dikumpulkan dalam satu kumpulan, maka penyediaan dokumen dan proses-proses audit lain akan sangat sukar untuk dijalankan. Bagus. Bila kami mula-mula dalam industri sawit ni, memang tak ada pun orang menolong pekebun kecil. Pekebun kecil ni yang independen lah, yang tidak terikat dengan mana-mana skim-skim kerajaan seperti Felda dan atau Felpra sebagainya. Jadi mereka ni memang tak ada sokongan. Mereka kebanyakannya buat sendiri. Mereka tidak tahu atau faham pertanian yang tidak mampan lah, macam banyak guna racun. Mereka mungkin tak jaga hak asasi pekerja dan mereka banyak tak jaga alam sekitar, pembakaran terbuka dan sebagainya. Jadi kami nampak situ ada gap, ada ruang untuk pemulihan. Jadi sebelum ni pekebun kecil banyak penggunaan racun yang berleluasa. Jadi kami memberi latihan supaya instead of blanket spraying di mana mereka guna racun berleluasa, it's more targeted, circle spraying. Jadi di mana mereka cuma guna sikit saja. Itu kira mereka akan mengurangkan kos penggunaan racun. Dan seelok-eloknya kami bagi tahu juga jangan guna racun langsung sebab kami mahu organik, cara-cara organik. So menggunakan composting, menggunakan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti EFD dan sebagainya. Jadi seelok-eloknya kami ada beberapa pekebun kecil dalam kumpulan kami yang langsung tak menggunakan racun. Jadi mereka very environmentally friendly lah. Mula-mula kami memberi sokongan teknikal dan juga consultation pengeluar-pengeluar sawit dari segi mendapatkan pensijilan RSPO. Pensijilan RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil, ini adalah satu pensijilan untuk membangunkan sawit mampan. Di situlah kami beri nasihat, bimbingan kepada pengeluar sawit bagaimana untuk menjaga alam sekitar, menjaga hak asasi pekerja dan sebagainya. Sekarang ni kami lebih fokus kepada membantu pekebun-pekebun kecil melalui kami punya program Waleja Group Scheme, di mana kami mengumpulkan pekebun-pekebun kecil dan memberi bimbingan nasihat kepada mereka untuk mendapatkan pensijilan RSPO dan juga MSPO. MSPO adalah Malaysian Sustainable Palm Oil yang national. Dengan adanya pensijilan MSPO ini akan membuka mata pihak luar negara tentang kesungguhan kita dalam kemampanan ini. 现在我就得到那个 MSPO 的认证了，我们就根据这样那种规矩来去做我们应该是会提高个产量。 Jadi sekarang ni kami sedang dalam fasa untuk mereka mematuhi beberapa aspek yang terdapat dalam pensijilan MSPO. After the certification by MSPO, we would like to take care of our workers
So I provide them the minimum wages recommended by the government as well as annual bonus. Dan saya rasa banggalah apabila kita boleh menjalankan kerja-kerja pertanian secara lebih baik ini dari sudut pencemaran, daripada segi alam sekitar. Kita telah meningkatkan lagi usaha-usaha perladangan yang baik ataupun best practices, yang mana best practices tersebut lebih menjurus kepada kemampanan dan kebolehbaikan pada alam sekitar. Saya jaga kelapa sawit ni daripada naluri hati saya lah. Kalau kita melahirkan anak, kalau tak jaga dia, dia tak akan hidup. Macam tu juga kelapa sawit, kalau kita tanam, tak jaga semak, tak letak baja, macam mana nak hidup, dia tak hidup. Dia adalah satu sampingan hidup pada keluarga saya dan juga generasi-generasi yang ada dan juga penduduk-penduduk kampung setempat. Okey, jom. Kita jalan dulu depan. Laju depan. Pelan sikit, Kak. Pelan sikit. Kita depan. Laju. Lagi laju.